Hai, apa khabar semua? Dalam video kali ini, kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Baik, tema kita masih lagi kekeluargaan, unit 1, Hari Minggu dengan Keluarga, dan hari ini kita akan belajar membaca, menulis mekanis dan kata nama am. Jom kita mulakan. Baiklah. Standard kandungan pada hari ini adalah asas membaca dan memahami, asas menulis dan memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dan standard pembelajaran pada hari ini adalah membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai, perkataan dan ayat, menulis secara mekanis perkataan dan ayat, serta memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, iaitu kata nama am. Dan objektif kita pada hari ini adalah supaya kamu semua dapat membaca sekurang-kurangnya 3 ayat dengan sebutan yang betul dan menulis sekurang-kurangnya 4 ayat dengan ejaan yang betul serta membina ayat menggunakan 4 kata nama dengan ejaan yang betul. Baik, untuk hari ini kamu perlu sediakan 1 buku tulis garis 3 ataupun garis 4 yang akan saya tunjuk sebentar nanti. Okey, jom kita teruskan dengan aktiviti 1, iaitu jom kita baca. Saya akan merujuk kepada buku teks muka surat 4. Buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1. Baik, membeli bahan kek. Baik, saya baca di sini dan kamu akan ikut di rumah. Kita baca perlahan-lahan bersama-sama. Membeli bahan kek. Encik Jamil membawa anak-anaknya ke kedai kek aneka. Mereka hendak membeli bahan untuk membuat kek. Hana dan kakaknya mencari telur, mentega, gula, esen vanila dan tepung gandum. Mereka juga membeli belon dan topeng. Kesemua barang itu dimasukkan ke dalam troli. Kemudian, mereka ke kaunter untuk membuat bayaran. Baik, kamu perlu ulang semula di rumah. Boleh? Okey, kita teruskan. Sekali lagi, kita akan baca bersama-sama. Membeli bahan kek. Encik Jamil membawa anak-anaknya ke kedai aneka. Mereka hendak membeli bahan untuk membuat kek. Hana dan kakaknya mencari telur, mentega, gula, esen vanila dan tepung gandum. Bagus. Mereka juga membeli belon dan topeng. Kesemua barang itu dimasukkan ke dalam troli. Kemudian, mereka ke kaunter untuk membuat bayaran. Baik. Okey, itu aktiviti bacaan kita. Kamu perlu ulang dan ulang sehingga kamu lancar dan baca dengan intonasi cikgu. Cara macam mana cikgu baca tadi, kamu ikut. Boleh? Okey, kita teruskan untuk aktiviti yang kedua. Aktiviti kedua adalah aktiviti menulis. Saya akan merujuk kepada buku teks
Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 5. Bersedia? Oh, baiklah, jom kita mulakan. Kek hari lahir. Okey, baca bersama saya. Kek hari lahir. Hana dan adik-adiknya berada di dapur. Mereka membantu ayah membuat kek hari lahir untuk ibu. Sekali lagi, kita baca dahulu. Boleh? Okey. Tadi, Hana dan sekeluarga berada di mereka mencari bahan di kedai, kan? Sekarang mereka telah balik ke rumah. Mereka pulang ke rumah untuk membuat kek hari lahir. Hana dan adik-adiknya berada di dapur. Mereka membantu ayah membuat kek hari lahir untuk siapa? Untuk ibu. Kamu boleh teka tak? Hari lahir siapa yang mereka sambut ni? Hari lahir siapa? Hari lahir ibu. Macam mana kita tahu? Mereka membuat kek hari lahir untuk ibu. Baik. Nama kek ini, kek mentega istimewa. Kek mentega istimewa. Ini bahan-bahan yang diperlukan. Ini bahan yang mereka beli tadi sebenarnya. Okey. 4 biji telur. 150 gram gula. 230 gram mentega. 200 gram tepung gandum. Dan yang terakhir, 1 sudu teh esen vanila. Okey, kita ulang sekali lagi. Ikut cikgu baca. Ikut saya baca. 4 biji telur, 150 gram gula, 230 gram mentega, 200 gram tepung gandum, 1 sudu teh esen vanila. Baik. Cuba kamu tengok 4 biji telur. Okey, pada 4 biji telur tu, kamu perasan tak? Ada apa? Dekat situ, kalau kamu perasan 4 biji telur, cara ia ditulis. Biji. Ini contoh ejaan. Mana lagi yang ada 4 garisan? 150 gram gula. Perkataan gula. Ini sebagai contoh, ya. Cara ditulis. Seterusnya 230 gram mentega. Mentega pun ada ditulis contoh. Dibuat contoh. Seterusnya 200 gram tepung gandum. Baik, tepung pun ada dibuat atas garisan. Atas 4 garisan. Dan yang terakhir, 1 sudu teh esen vanila. Pun ada contoh. Baik, kita akan teruskan dengan apa? Sekarang kita akan teruskan dengan cara untuk kita tulis. Baik. Cara membuat. Ini cara untuk kita membuat kek mentega istimewa. Betul tak namanya tadi? Kek mentega istimewa. Okey, yang pertama, nombor 1. Yang pertama, ayak tepung gandum ke dalam bekas. Ayak tepung gandum ke dalam bekas. Ayak ni macam mana? Dia menggunakan satu bekas yang ada jaring-jaring, kemudian letak gandum dalam tu, digerak-gerakkan macam ni supaya dapat gandum. Tahu gandum macam apa gandum tu? Macam bedak tu dapat halus saja. Okay, yang kedua, pukul mentega dan gula sehingga kembang. Masukkan telur
dan tepung gandum sedikit demi sedikit. Kemudian, kacau adunan sehingga sebati. Yang keempat, masukkan esen vanila. Yang kelima, panaskan ketuhar pada suhu 170 darjah Celsius. Ini perkataan bahasa Inggeris. Yang keenam, sapukan minyak pada loyang dan tuangkan adunan. Loyang ini apa? Loyang ini bekas untuk kita bakar kek. Dibuat dari besi ataupun yang kita panggil sebagai stainless steel. Keluli tahan karat. Dan ketujuh, bakar adunan selama 45 minit. Baik, kamu dah baca bersama-sama. Sekarang, macam mana pula untuk kita tulis? Baik, jom kita tulis. Okey, sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita tulis. Seperti yang telah diberitahu, kamu perlu apa? Kamu perlu sediakan buku. Kamu perlu sediakan satu buku, iaitu buku garis 4. Dah bersedia? Okey, pastikan kamu mendapatkan satu buku garis 4. Okey, baik. Jom kita mulakan. Yang pertama, kita ada ayak tepung ke dalam bekas. Baik, apa yang kamu lihat adalah buku dan saya akan tunjukkan contoh untuk menulis. Macam mana cara kita nak tulis ni? Okey, yang pertama kita ada ayak tepung ke dalam bekas. Baik, kamu nampak kan ada 1, 2, 3 dan ada 4. Okey, kita akan tulis dalam ini sahaja. Pastikan kamu dah garis, kamu garis dahulu di tepi ni, dalam satu muka surat. Baik, kita akan tulis sama-sama. Nanti kamu buat di rumah. Ayak tepung. Lihat macam mana cara saya tulis. Ayak A. Boleh? Y. A. K. Ayak. Ayak tepung. T. E. Kemudian P. U. N. G. Ayak tepung. Tepung apa? Tepung gandum. G. A. N. D. U. M. Gandum ke dalam bekas. K. E. Untuk huruf E, kamu boleh tulis macam ni. Ataupun kamu boleh tulis
seperti ini pun boleh diterima. Baik. Ke dalam bekas. Kita eja dalam. D A L A M. Ke dalam bekas. Baik, nampak tak tamuak ke sini kan? Saya akan sambung di bawah bekas. Okey, sambung di sini. Nampak di sini. B E K A S. Bekas. Baik. Dan ada noktah. Saya lupa satu perkara. Siapa boleh teka? Nombor. Nombor saya pun lupa nombor 1. Noktah. 1. Ayak tepung gandum ke dalam bekas. Baik, saya buat lagi contoh nombor 2. Di mana kita nak buat, di sini ke di sini? Kita tulis saja di sini. Nombor 2. Noktah. Pukul mentega. Pukul, eja pukul P U P K K U L. Kul. Pukul mentega. Macam mana mentega? M E N. Mentega. Pukul mentega dan gula. Dan apa? Gula. Nampak Gula. Kalau terkeluar sikit-sikit, tak apa. Dimaafkan. Dan gula sehingga. Saya rasa muat tak? Kita cuba dulu. Sehingga. H-I-N-G-A. Muat. Sehingga kembang. Tak muat juga kan? Kembang kita tulis di bawah ni. Kembang. K E M B A N G. Kembang. InsyaAllah kamu nampak. Okey. Seterusnya, masukkan telur dan tepung. Okey, cikgu buat satu lagi. Saya buat satu lagi nombor 3. Okey, kamu sedia? Okey, nombor 3. Okey, nombor 3. Masukkan M besar. Jangan lupa ya, pada awal ayat huruf huruf mestilah huruf besar M. Atas kamu sampailah ke bawah. Boleh? Boleh. Cuba dulu. Masukkan S U K A N. Masukkan telur. Mesti ada jarak ya. Kalau kamu nampak di sini ada sedikit jarak. Jangan rapat-rapat. Okey, kita bagi dia jarak. Sebab perkataan dengan perkataan ni tak suka dekat-dekat. Kita kena ada jarak. Jarak fizikal. Okey, sambung. Masukkan telur. Telur. T-E-L-U-R. Telur. Dan
Nampak ni? D A N. Dan tepung gandum. Tepung. Okey, cikgu menggunakan huruf E ni pula. Boleh juga ya, okey? Tepung. Okey, tepung gandum. Gandum tak muat di hujung. Saya akan buat di bawah. Okey, tepung gandum. 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 Gandum sedikit demi sedikit. 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 Demi sedikit. Okey, ada koma. Koma di sini saja, dekat-dekat. Koma mesti dekat dengan huruf yang terakhir. Okey, koma itu mesti dekat dengan perkataan. Maafkan cikgu, sedikit. Koma terus. Kemudian, kita sambung di bawah kerana tidak muat. Kemudian, kemudian. A-N. Kemudian, kacau adunan. Kacau. K-A-C-A-U. Kacau. Kacau apa? Adunan. Baik. Adunan. Adunan. Sehingga. Baik, sehingga saya rasa muat ya. Muat di hujung ni. Sehingga. Tulisan saya tidak cantik di sini. Tak apa. Kita cuba sehingga. Sehingga apa? Sehingga sebati. Sambung di bawah. Sebati. T. Baik. Boleh? InsyaAllah boleh. Baik, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Kamu cuba di rumah. Boleh? InsyaAllah boleh. Okey, kamu cuba di rumah. Baik, jom kita teruskan dengan perkara yang seterusnya, aktiviti yang seterusnya. Okey, jadi untuk kamu tulis tadi, kamu perlukan guna buku garis 4 ataupun garis 3. Yang lagi cantik, yang berwarna garisannya yang ada warna merah dan warna biru. Kamu boleh ulang balik video cikgu ni, video saya untuk belajar, untuk kamu belajar tulis perlahan-lahan. Yang penting tulisan kemas dan boleh dibaca. Baik. Aktiviti 3 iaitu kata nama am. Baik, untuk aktiviti ini kamu boleh merujuk buku teks muka surat 6, buku teks Bahasa Melayu jilid 1 tahun 2. Baik, apa itu kata nama am? Kata nama am. Kamu pernah belajar di semasa kamu tahun 1. Baik, kata nama am ini merujuk kepada benda. Benda. Manusia, tempat dan haiwan secara umum. Apa tu? Baik, kata nama am ni manusia. Manusia. Contoh manusia apa? Guru, cikgu, pakcik, orang ya, orang. Budak, murid, doktor, apa lagi kalau manusia? Bomba,
Lagi apa lagi? Yang menangkap orang jahat. Siapa? Polis. Dan yang siapa lagi? Yang menjaga keamanan? Tentera, askar. Baik. Seterusnya kita ada tempat, iaitu seperti rumah, taman. Semua ada rumah, ada taman, tempat, asalkan ia tempat secara umum. Ini bukan, kalau kata nama am, tempat, ia adalah contohnya rumah sahaja. Dia tiada nama penambahan. Rumah panjang Seri Kenanga, itu bukan kata nama am. Okey. Baik. Taman. Kalau taman sahaja, itu adalah kata nama am. Kalau ditambah taman permainan Seri Kenanga, itu sudah menjadi kata nama khas. Seterusnya, haiwan, iaitu haiwan seperti ayam, harimau. Apa lagi yang kita ada? Lembu, cicak, cicak serangga. Dan kita ada benda seperti buku, kerusi. Nampak ejaan silap di situ. Kerusi, meja, komputer, telefon, lampu, dan sebagainya. Baik. Kita lihat contoh, okey, dalam ayat. Baik, kejutan untuk ibu. Hani memberikan arahan kepada adik-adiknya Amin, Hana dan Amar. Sedia, 1, 2, 3. Mereka berjalan perlahan-lahan ke arah ibu dan ayah. Mereka membawa kek, bunga dan hadiah. Haiwan peliharaan mereka, kucing dan arnab, turut mengekori mereka. Puan Yasmin berasa terkejut. Beliau tidak menyangka bahawa anak-anaknya ingat akan hari lahirnya. Beliau sungguh terharu dan gembira. Baik, ibu mereka terkejut bahawa anak-anak mereka ingat akan hari lahir ibunya. Alhamdulillah. Tadi mereka pergi ke kedai beli bahan. Selepas itu mereka membuat kek hari lahir, kemudian memberikan kek yang dah siap kepada ibu. Bagus kan? Okey, kamu nampak tak ada perkataan yang berwarna merah? Cuba lihat yang pertama, adik. Yang seterusnya yang berwarna merah, kek, bunga dan hadiah. Kucing, arnab, anak. Okey, kamu rasa apa? Apa ni? Kenapa diwarnakan merah perkataan-perkataan ini? Sebab ia adalah contoh kata kerja, kata nama am. Kata nama am. Okey, seterusnya kita lihat kepada aktiviti kita yang seterusnya, iaitu aktiviti 4, iaitu bina ayat. Okey, untuk aktiviti ini kita akan gunakan buku garis 1. Buku garis 1 kamu perlu ada juga. Baik. Kita lihat. Baik. Kata nama dan contoh ayat. Kita nak bina ayat ni, kita dah tahu kata nama ini ada jenis ada dari segi tempat, manusia, haiwan, orang. Tadi kan. Sekarang kita nak tengok kalau diberi contoh satu kata nama, apa ayat yang kita boleh buat. Okey, yang pertama kita ada kek. Okey, cuba teka. Cuba bina satu ayat. Kek. Kita nak bina satu ayat. Baik. Ibu membeli kek. Ini contoh ayat.
tidak kisahlah. Saya membuat kek. Pun contoh ayat yang sesuai. Seterusnya bunga. Bunga. Apa contoh dia? Okey. Bunga itu, kalau bunga ros contohnya. Cuba kamu hidu. Bunga itu harum. Itu contoh ayat. Seterusnya kita ada singa. Singa adalah haiwan. Singa memakan daging. Singa memakan daging. Dan kita ada contoh daripada kategori orang. Polis. Apa polis? Kita nak buat ayat. Kita nak bina ayat. Ayah saya seorang polis. Ya. Yang kamu lihat, satu, kek, bunga, singa dan polis. Okey. Semua ada kategorikan. Ini haiwan, ini orang, benda. Kan? Baik. Tugasan anda. Bina ayat menggunakan kata nama di bawah. Yang pertama, saya berikan kata nama hadiah. Yang kedua, kek. Yang ketiga, adik. Keempat, bunga. Macam sama yang tadi. Tapi kita cuba bina ayat yang lain. Yang seterusnya, kucing. Dan yang terakhir kita ada arnab. Baik. Apa kata kamu cuba di rumah untuk bina ayat menggunakan kata nama yang diberikan di bawah ini dan kamu hantar kepada guru kamu. Boleh? InsyaAllah boleh. Jangan lupa gunakan buku garis 1. Jaga tulisan kamu. Tulisan yang cantik menunjukkan bahawa kamu seorang yang suka mencuba ke arah kebaikan. Okey, baiklah. Itu sahaja untuk sesi kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.